ini insya-Allah pada malam ini insya-Allah saya akan kongsikan saya diminta untuk mengongsikan bahagian-bahagian faraid waris-waris qadim. Bahagian-bahagian faraid waris-waris qadim iaitu sambungan kepada perkongsian minggu-minggu sebelumnya. Minggu-minggu sebelumnya berkaitan dengan siapakah waris-waris qadim kita, dan minggu yang pertama adalah pengenalan kepada faraid itu, hukum hakam faraid, ilmu faraid tersebut. Jadi alhamdulillah saya ada menyediakan sedikit bahan perkongsian pada malam ini untuk kita sama-sama memahami berapakah bahagian faraid waris qadim kita pelajari yang telah kita fahami pada minggu sebelum ini. Baik. Jadi sedikit ulang kaji daripada minggu kedua, minggu lepas apakah yang terjadi apabila seseorang itu meninggal dunia. Seperti yang dikongsikan pada minggu-minggu sebelum ini, bahawa apabila seseorang itu meninggal dunia, maka hartanya menjadi harta pusaka. Dan harta pusaka tersebut dibekukan dari segi syarak dan juga perundangan sivil, sehinggalah pembukaan itu ditamatkan apabila proses tuntutan pusaka telah selesai dan pengagihan dapat dilakukan. Jadi pengagihan sebagai orang Islam perlu dilakukan mengikut hukum hakam faraid. Jadi pada malam ini kita nak memahami dari segi hukum hakam faraid itu, berapakah bahagian-bahagian waris-waris qadim, berapakah bahagian waris-waris faraid yang berhak mendapat bahagian faraid mereka apabila seseorang itu meninggal dunia. Baik. Jadi seperti pada minggu-minggu sebelumnya, saya ingin tekankan sekali lagi untuk kita terus memahami ilmu faraid ini. Carta inilah yang perlu kita hadami, yang perlu kita fahami, yang perlu kita ingat. Carta ini bukan sahaja 3 dalam 1, malah banyak informasi dalam carta yang ringkas ini. Kalau kita ingat, bermakna insya-Allah 50% ilmu faraid itu ada pada diri kita. Jadi carta berformula 254842 ini yang pertamanya menggariskan ataupun menyenaraikan waris-waris berhak seramai 25 orang. Ini dipanggil waris-waris nyata, waris-waris nyata. Ada waris-waris yang tidak disenaraikan di sini dipanggil waris-waris tersembunyi. Kenapa waris-waris tersembunyi ini tidak disenaraikan? Kerana ianya apabila si mati itu, sama ada suami atau isteri itu meninggal dunia, selalunya waris-waris yang tersembunyi ini belum lagi ada, sama ada belum lagi dilahirkan ataupun telah pun meninggal dunia. Contoh waris tersembunyi adalah, kalau waris atas itu siapa? Moyang sebelah bapa. Sebelah bapa, moyang lelaki sebelah bapa dan moyang perempuan sebelah bapa. Ataupun moyang perempuan sebelah ibu. Selalunya moyang ini telah meninggal dunia. Kalau kita tengok dalam kehidupan kita sekarang ini pun, ramai di antara kita sudah tidak dapat berjumpa lagi dengan datuk dan nenek kita. Ada juga di antara kita bapa ataupun ibu telah pulang ke rahmatullah. Baik. Jadi kalau kita tengok waris bawah pula, siapa waris-waris tersembunyi di waris bawah? Waris bawah, waris tersembunyi adalah cicit lelaki ataupun cicit perempuan dari cucu lelaki kepada anak lelaki si mati. Kerana apa? Cicit ni jarang selalunya kita si mati dapat berjumpa. Cuma sekarang ini kerana selalunya umur kita panjang disebabkan dengan kehidupan kita yang semakin baik dari segi penjagaan kesihatan dan juga penjagaan environment, maka kehidupan kita, umur kita dipanjangkan, maka ada di antara kita yang dapat bertemu dengan cicit kita. Tetapi ramai juga yang tidak dapat bertemu, apatah lagi kalau di bawah cicit itu piut, piut lelaki dan piut perempuan kepada cicit lelaki itu daripada keturunan anak lelaki adalah antara waris-waris tersembunyi.
Jadi itu antara yang perlu kita fahami. Jadi bagaimana menggunakan carta berformula ini telah diterangkan sebelum ini bahawa daripada carta berformula ini waris atas dan waris bawah itu termasuk dengan si mati itu akan menjadi apa yang dipanggil 6 waris utama. 6 waris utama iaitu bapa, ibu, anak lelaki, anak perempuan kepada si mati, suami atau isteri itu yang selalunya meninggal dunia. Jadi itu yang kita kena faham. Waris utama ini tidak terhalang dari segi pembahagian faraid mereka. Mereka malah ada di antara mereka yang menjadi penghalang kepada waris-waris lain untuk mendapat bahagian faraid. Walaupun dalam senarai waris berhak itu ada 25 orang, tetapi sekiranya ada bapa ataupun ada anak lelaki ataupun ada keturunan lelaki daripada anak lelaki, maka waris-waris kumpulan C iaitu kumpulan tengah dan juga kumpulan D, kumpulan sisi akan terhalang daripada mewarisi. Jadi ini yang kita kena faham. Kenapa carta berformula ini diletakkan kategori A iaitu waris atas, kategori B waris bawah, kategori C waris tengah dan kategori D waris sisi, kerana ianya ada berkaitan dengan pembahagian siapakah yang berhak mewarisi. Dari segi ilmu faraid ini waris A dan waris B itu adalah dalam lingkungan waris utama. Maka jika ada yang lelaki iaitu bapa ataupun anak lelaki ataupun keturunan lelaki daripada anak lelaki, maka mereka akan menghalang kategori C waris tengah dan kategori D waris sisi. Begitu juga sekiranya tidak ada waris lelaki, tidak ada bapa, tidak ada waris lelaki daripada kategori B, maka selalunya akan pewarisan itu sebahagiannya akan diwarisi oleh waris tengah, kumpulan tengah kategori C. Sekiranya ada waris lelaki dalam kategori C, waris lelaki daripada adik-beradik lelaki seibu sebapa dan adik-beradik lelaki sebapa, maka waris sisi iaitu kategori D tidak akan dapat. Jadi ini yang perlu kita faham. Carta berformula ini kalau kita faham seperti yang saya katakan tadi, insya-Allah 50% ilmu faraid dari segi teorinya telah kita ada dalam diri kita. Baik. Satu lagi perkara yang perlu difahami di carta berformula ini ialah waris ganti dan waris asal. Jadi siapa dia waris ganti dan waris asal ini? Waris asal ialah dalam ilmu faraid, waris asal ini adalah waris yang dinyatakan sebagai waris utama, contohnya bapa. Bapa itu adalah waris asal. Waris gantinya adalah siapa? Datuk sebelah bapa. Kalau kita tengok kategori bawah, siapakah waris asal? Anak lelaki itu adalah waris asal. Waris gantinya siapa? Cucu lelaki daripada anak lelaki. Jadi itu. Selagi waris asal ini ada, maka waris ganti tidak berhak mewarisi. Jadi kita kena faham itu. Kena faham. Kalau kita tengok golongan tengah pula, siapa waris asal? Adik-beradik lelaki seibu sebapa dan adik-beradik lelaki sebapa itu adalah waris asal. Waris gantinya siapa? Anak lelaki daripada adik-beradik lelaki seibu sebapa dan anak lelaki daripada adik-beradik lelaki sebapa. Itu adalah waris ganti di kategori tengah. Maka jika ada waris asal iaitu adik-beradik lelaki seibu sebapa ataupun adik-beradik lelaki sebapa, anak lelaki kepada mereka tidak berhak mewarisi. Jadi ini yang perlu kita faham apabila kita fahami, kita hadami carta berformula waris berhak ini. Nampak dia ringkas, nampak dia berwarna-warni, menarik, tetapi di dalam itu banyak maklumat-maklumat yang perlu kita fahami. Jadi kalau kita tengok daripada carta ini, dia bukan sahaja formula 254842 iaitu nak mengingatkan carta ini, 25 waris dinyatakan,
ya, bermula dengan suami isteri 2, 5 waris atas, 4 waris bawah, ya, 8 waris tengah, 4 waris sisi dan 2 tuan berkaitan dengan tuan ataupun puan yang memerdekakan hamba. Itu bagaimana nak mengiatinya. Lepas tu ada waris nyata dengan waris tersembunyi, lepas tu ada waris asal dengan waris ganti, ya. Dan ingat kategori A, B, C, D ini sebab ianya ada kaitan dengan mahjub juga, ya. Jadi itu yang saya kata, dia bukan 3 dalam 1, bermacam-macam ada dalam carta berformula waris berhak ini. Baik. Kena ingat waris utama, ya, 6, saya dah beritahu sedikit tadi, waris utama yang 6 ini kita kena ingat kerana apa? 75% atau 80%, ya, 75 hingga 80%, ya, keluarga di tanah air kita ini merangkumi, ya, waris utama, ya. Jadi 20 ke 25% itu yang tidak ada, contohnya anak lelaki, anak perempuan saja ataupun tidak ada anak dan sebagainya, ya. Baik. Satu lagi yang saya selalu ingatkan, yang saya selalu kongsikan ialah apabila, ya, untuk kita memahami ilmu faraid ini penting bagi kita melakarkan carta struktur faraid ataupun carta struktur waris faraid. Singkatannya CSF ataupun CSWF, ya. Kerana daripada carta struktur faraid ini ataupun carta struktur waris faraid ini, insya-Allah kita tidak akan tersilap dari segi, ya, dari segi untuk membahagikan bahagian-bahagian faraid itu nanti, ya, nisbah untuk meletakkan nisbah faraid itu nanti. Dan dari juga carta struktur faraid ini, insya-Allah kita akan nampak siapa yang menjadi penghalang, ya, ataupun ada kategori tengah, ya, kategori C itu yang mewarisi disebabkan tidak ada penghalang, tidak ada, ya, waris, ya, memahjubkan kategori tengah ataupun kategori sisi, ya. Baik, ya. Jadi dalam ilmu faraid, ya, apabila kita sebut mahjub, selalunya ianya berkaitan dengan mahjub yang utama, iaitu mahjub hirman. Maksud mahjub hirman itu ialah, ya, seseorang itu menjadi penghalang kepada waris yang lain disebabkan kekuatan nasabnya, contohnya anak lelaki ataupun bapa, menghalang, ya, menjadi penghalang kepada adik-beradik si mati daripada mewarisi harta pusaka si mati, ya. Jadi itu dipanggil mahjub hirman. Mahjub hirman ini dia akan halang sepenuhnya, ya, dia akan halang sepenuhnya daripada contoh yang saya berikan tadi, adik-beradik lelaki itu terhalang kerana kehadiran anak lelaki atau bapa atau cucu lelaki ataupun keturunan lelaki daripada anak lelaki, ya. Jadi itu yang perlu kita fahami, ya, bila dalam ilmu faraid ini bila sebut mahjub, walaupun ada mahjub-mahjub yang lain, ya, selalunya ianya berkisar kepada fokus kepada mahjub hirman ataupun halangan utama, ya. Sebab tu singkatan dia MH, bukan singkatan untuk kod Malaysian Airlines, tetapi ianya singkatan sebagai main halangan, ya, halangan utama. MH main halangan. Allahualam. Baik. Ya. Jadi ini yang saya kongsikan pada minggu sebelum ini. Baik. Jadi pada malam ini kita nak fokus kepada, ya, bagaimana, ya, ataupun cara untuk kita mengingati nisbah-nisbah faraid bagi waris-waris kadim kita. Berapakah bahagian waris-waris kadim kita? Jadi sebelum kita pergi kepada bagaimana kita nak mengingati, ya, berapakah nisbah waris-waris kadim kita, kita kena tahu, ya, bagaimanakah, ya, dalam hukum hakam faraid ini kaedah pembahagian harta pusaka seseorang Islam itu, ya. Mengikut hukum faraid, ya, kaedah pembahagian harta pusaka, ya, si mati yang beragama Islam itu harta pusakanya, ya, dibahagikan dengan 2 kaedah, diagihkan dengan 2 kaedah. Kaedah pertama, ya, mengikut ketetapan nisbah ataupun pecahan faraid, ya. Pembahagian kedua pula, kaedah kedua mengikut pembahagian faraid, hukum faraid ialah
takharuj ataupun pembahagian mengikut kaedah muafakat, ya, kesepakatan waris. Ya. Boleh tak, ya, dalam pembahagian mengikut hukum faraid ini, boleh tak sebahagian daripada waris, ya, hendak mengikuti mengguna kaedah nisbah pecahan faraid, dan sebahagian lagi hendak ikuti secara takharuj ataupun muafakat? Jawapannya boleh. Bermakna, ya, dua kaedah ini boleh, ya, dilakukan secara berasingan, pilih satu ataupun dua, ataupun kombinasi satu dan dua, ya. Ya. Kombinasi satu dan dua. Jadi ini yang perlu kita faham, ya. Bila kita sebut, ya, pembahagian faraid itu, kaedahnya adalah dua kaedah, iaitu mengikut nisbah pecahan faraid, ya, nisbah ataupun pecahan faraid. Satu lagi dalam kaedah muafakat. Dan perlu kita ingat, dalam kaedah muafakat ini, syarat sah dia, syarat sah pembahagian takharuj ini ialah waris-waris berhak itu mengetahui berapakah bahagian ataupun nisbah pecahan faraid yang patut mereka terima. Itu paling minima. Seafdalnya, sebaik-baiknya mereka tahu dari segi nilai harta yang sepatutnya mereka dapat. Ya, itu kalau pembahagian secara taharuj. Jadi, ya, itu yang pertama. Yang keduanya, waris-waris berhak yang menerima itu, ya, setelah dia mengetahui bahagian faraidnya, mestilah seorang yang akil balik, ya, sempurna akalnya. Jadi bagi mereka ada waris yang bawah umur ataupun cacat fikirannya, ya, akalnya tidak sempurna, maka ianya waris tersebut perlu dibahagikan mengikut pembahagiannya mengikut nisbah pecahan faraid. Ya. Tak boleh dia punya pemegang amanah mengatakan bahawa, oh, saya bersetuju bagi mereka dibahagikan mengikut pembahagian muafakat. Tak boleh. Ya. Dia dibahagikan mengikut nisbah dan pecah ataupun pecahan faraid bagi yang, ya, belum akil balik ataupun bawah umur ataupun tidak sempurna akalnya. Jadi ini yang kita faham, ya, yang perlu kita faham, bermakna dalam pembahagian kaedah secara muafakat ini, kaedah takharuj ini, ada nisbah dan pecahan faraid. Jadi, ya, jangan kata takharuj, pembahagian secara muafakat ini tidak berlandaskan kepada, ya, hukum faraid. Ianya berlandaskan kepada hukum faraid, malah ada nisbah faraid di dalamnya, kerana itu adalah syarat sah, ya, pembahagian mengikut secara takharuj. Ya. Baik. Ya. Itu kaedah pembahagian. Jadi, ya, dalam apa pun pilihan kita, nak bagi mengikut taharuj ataupun nak bagi mengikut nisbah pecahan faraid, maka kita kena tahu berapakah bahagian-bahagian faraid, ya, masing-masing. Jadi ini yang pentingnya ilmu faraid ini. Jangan kita kata tak apalah, faraid tak pentinglah sebab kita boleh bagi ikut takharuj. Ya, ikut secara muafakat. Sebab syarat sah, ya, dua syarat sah pembahagian secara taharuj ialah salah satunya kena tahu bahagian faraid masing-masing, nisbah faraid masing-masing. Baik. Jadi sekarang ini kita, ya, bermulalah, ya, untuk memahami berapakah bahagian faraid waris qadim kita, ya. Ianya, ya, saya kongsikan ini secara asas sahaja, ya, kerana bila kita melakukan urus pusaka lagi banyak pengiraan dia, ya. Baik. Ringkasan mengenai bahagian faraid kita ini, ada beberapa perkara yang kita kena faham, ya, untuk kita memahami berapakah bahagian ataupun nisbah faraid kita, ya, waris-waris qadim kita. Inilah 4 perkara yang perlu kita faham. Yang pertamanya, dalil mengenai nisbah faraid tersebut. Yang kedua, ya,
kita kena faham bahawa ya, daripada dalil tersebut nisbah faraid ini ada 6 je. Ya, ada 6 sahaja. Ya, ini yang kita kena ingat. Ya, 6 sahaja nisbah faraid. Bukan 10, bukan 20, bukan 100. Sebab itu saya selalu berkata bahawa ilmu faraid ini ya adalah adalah ilmu yang mudah difahami apabila kita tahu cara-cara untuk memahaminya, ya. Ya. Ingat, saya selalu sebut ayat surah Al-Baqarah ayat 185 sebahagian daripada ayat 185 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ya. Allah nak memudahkan, memberi kemudahan kepada kita. Bukan Allah nak memberi kesusahan kepada kita. Ya. Jadi Allah nak beri kemudahan kepada kita. Jadi ilmu faraid ini mudah kerana apa? 6 sahaja nisbahnya. Ya. Yang ketiga, kita kena fahami situasi-situasi yang menyebabkan nisbah faraid itu berubah. Ya. Antaranya adalah apa yang dipanggil mahjub nukson. Mahjub nukson ini berlaku apa terjadi ialah nisbah faraid itu mengecil kerana adanya kehadiran waris berhak ataupun waris faraid yang lain. Ya, dalam kes mahjub nuson ini selalunya ada kehadiran anak lelaki ataupun anak perempuan. Ya, dengan kehadiran anak lelaki, anak perempuan itu, maka nisbah faraid itu mengecil. Ya. Dan akhir sekali untuk kita memahami berapakah bahagian faraid waris-waris kadim kita kena faham siapakah penghalang dalam pewarisan. Jadi seperti yang saya katakan tadi, daripada 25 waris yang dinyatakan tadi dalam carta berformula, sekiranya semuanya hidup, waris 25 yang dinyatakan itu, hanya 6 orang saja yang berhak. Siapa dia? Bapa, ibu, anak lelaki, anak perempuan, suami ataupun isteri. Kerana suami ataupun isteri itu adalah si mati. Ya. Yang menjadi penghalang adalah bapa dan juga anak lelaki menghalang kategori C, waris tengah, iaitu adik-beradik si mati, dan kategori D, waris sisi, iaitu bapa-bapa saudara kepada si mati. Baik. Jadi ini 4 perkara yang perlu kita faham sekiranya untuk kita memahami ataupun orang kata menjadi mahir untuk memberikan nisbah meletakkan nisbah bagi waris faraid tersebut. Baik. Apakah yang pertama? Apakah dalil nisbah faraid? Dalilnya adalah surah An-Nisa ayat 11, ayat 12 dan ayat 176. Jadi kalau kita buka surah bila kita surah An-Nisa sampai kepada ayat 11, ayat 12 dan ayat 176 ini ianya berkaitan dengan nisbah faraid. Baik. Saya ambil contoh ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazzil unsayain. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث
فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Baik, itu adalah ayat 11 surah An-Nisa, ya. Kalau kita baca terjemahannya, yusikumullahu fi auladikum. Allah mewajibkan ataupun memerintahkan kepada kamu semua dalam perkara anak-anak kamu bagi anak lelaki sama seperti bahagian dua anak perempuan. Ini dalil anak lelaki mendapat dua bahagian, anak perempuan mendapat satu bahagian. Fa in kunna nisa'an fawqa snataini falahunna thulutha ma tarak. Maka jika mereka semua anak perempuan di atas lebih daripada dua orang, maka bagi mereka 2/3 daripada apa yang ditinggalkan. Maksudnya kalau tak ada anak lelaki, anak perempuan sahaja, mereka mendapat 2/3. Ya. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Ya. Dan jika dia jumlah anak perempuan itu wahid, seorang saja, maka baginya 1/2 ataupun separuh daripada harta pusaka tersebut. Wala abawaihi likulli wahidin minhumas sudus. Dan bagi ibu dan bapa, bagi setiap seseorang dari keduanya 1/6. Bapa, ya, ataupun ibu mendapat 1/6 apabila ada anak lelaki atau anak perempuan ataupun kedua-duanya. Ya. Mimma taraka in kana lahu walad, dari apa yang ditinggalkan jika ada bagi yang mati itu anak-anak, iaitu walad itu anak lelaki atau anak perempuan. Fa illam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi sulus. Lalu jika tak ada bagi yang mati itu anak lelaki ataupun anak perempuan dan mewarisinya ibu bapanya 1/3. Ya. Ini dalil-dalilnya. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Lalu jika ada bagi yang mati saudara-saudara 2 atau lebih lelaki perempuan, maka bagi ibunya 1/6. Bermakna kalau tidak ada anak lelaki tetapi ada adik-beradik, tidak ada anak perempuan, tidak ada anak lelaki, ada adik-beradik si mati, 2 orang atau lebih, maka ibu itu mendapat 1/6. Ya. Min ba'di wasiyati yusi biha audain. Ya. Dan 1/6 dari setelah diselesaikan wasiat yang diwasiatkan dengannya atau setelah dibayar hutangnya. Bermakna pembahagian harta pusaka ini, ya, diselesaikan selepas perkara-perkara wajib dilaksanakan. Apa dia perkara wajib? Antaranya adalah membayar hutang si mati. Ya. Selain itu, wasiat 1/3 ataupun wasiat amal jariah si mati. Ini yang kita kena faham. Ya. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Bapa-bapa kamu semua, ya, aba'ukum tu bapa-bapa kamu semua, wa abna'ukum dan anak-anak kamu semua, la tadruna ayyuhum, tidak kamu semua mengetahui siapa di antara mereka aqrabu lakum naf'a, yang lebih dekat bagi kamu manfaatnya. Ya, maksud ayat ini ialah, ya, ya, kenapa mereka-mereka ini diberikan bahagian-bahagian mereka, ya, hanya Allah sahaja yang mengetahui siapakah yang bermanfaat untuk si mati.
Sebab itu jangan kata, oh anak yang tak disayangi tak boleh dapat. Kerana mungkin anak yang kita nampak semasa hidup tidak disayangi, anak itulah yang tiap-tiap hari, tiap-tiap kali solat, mendoakan kesejahteraan ibu dia, ibu bapa dia. Ya? Jadi ayat ini yang menyatakan kenapa anak-anak itu berhak mendapat bahagian, kerana hanya Allah saja yang mengetahui siapakah yang bermanfaat antara waris-waris kita. Itu asbabnya kenapa dalam ilmu faraid ini, ya, waris-waris berhak itu siapa yang mendapatnya bahagian-bahagian mereka. Ya, faridatan minallah. Ya, peringatan Allah sekali lagi kepada kita. Atas tadi yusikumullah, Allah mewasiatkan dekat ayat penghujung, faridatan minallah, sebagai ketetapan daripada Allah. Bermakna tadi bahagian-bahagian itu, siapa yang bermanfaat itu dalam waris-waris itu, ini adalah ketetapan daripada Allah. Bermakna, ya, daripada ayat ini yang diwahyukan kepada baginda Nabi SAW, ya, yang diajarkan kepada kita bahawa, ya, di sini ditekankan bahawa pembahagian mengikut hukum faraid ini adalah wajib. Kerana apa? Dia wasiat daripada Allah. Dan ditekankan lagi di penghujung ayat 11, faridatan minallah, ya. Ini adalah ketetapan daripada Allah. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah dialah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Jadi dalam ayat 11 ini ada nisbah-nisbah faraid untuk ibu dan bapa tanpa anak. Ya. Lepas tu bahagian anak lelaki dan anak perempuan. Ya, bahagian satu anak perempuan dan ramai anak perempuan. Ya, bahagian anak lelaki bersama anak perempuan 2:1. Itu, ya, tentang dalil nisbah ataupun pecahan faraid bagi ayat 11. Ya. Bagi ayat 12 pula, ya, di sinilah dinyatakan nisbah untuk suami tanpa anak, untuk isteri tanpa anak, ataupun suami bila ada anak si mati meninggalkan anak, isteri, ya, bila, ya, si mati suami yang meninggalkan itu meninggalkan anak, adik-beradik seibu, ya, adik-beradik lelaki seibu dan adik-beradik seibu, ya, sama ada seorang atau ramai dalam ayat 12, ya, dalam ayat 12 pula, ya. Jadi kat sini kalau kita tengok tentang suami, ya, tentang isteri tanpa anak dan ada anak. Jadi kalau kita tengok daripada dua ayat ini, ya, 11 dan 12, ya, Allah SWT, ya, mengajar kita, memberikan ilmu faraid ini, ya, memberitahu kita bahawa untuk mengingati nisbah faraid ini, mulakan dengan tanpa anak. Ya. Dalam dua-dua ayat ini diberitahu kalau tanpa anak berapa, ada anak berapa. Jadi mulakan dengan tanpa anak, kemudian ada anak. Ya. Itu salah satu teknik untuk mengingati. Ya. Dan ayat 176 pula ialah berkaitan dengan adik-beradik lelaki dan adik-beradik perempuan seibu sebapa, ya, adik-beradik lelaki sebapa dan adik-beradik perempuan sebapa, sekiranya mereka bersama, kalau adik-beradik perempuan itu berseorangan, berapa bahagian dia, ya, kalau dia ramai, berapa bahagian dia tanpa kehadiran adik-beradik lelaki, ya. Jadi ini yang perlu kita faham, dan ayat 176 ini menyatakan bahawa, ya, untuk adik-beradik lelaki dan adik-beradik perempuan ini, ya, tak dapat ianya berkeadaannya qalalah, ya, keadaan isu situasinya situasi qalalah. Qalalah ini apa? Si mati tidak ada anak lelaki ataupun keturunan lelaki daripada anak lelaki dan tidak mempunyai bapa. Ya. Jadi ini dalil-dalil berkaitan dengan nisbah faraid. Jadi ringkasan pertama kita dah dapat dah. Iaitu apakah dalilnya tentang nisbah-nisbah ini? Ayat 11,
ayat 12 dan ayat 176. Jadi daripada dalil-dalil tersebut, apabila ilmuwan pakar-pakar faraid ini menggariskan ataupun menjadualkannya, maka meletakkan mengikut ayat tersebut, contohnya suami tidak ada anak dan sebagainya, berapa bahagian. Siapa yang dapat 1/2? Yang dapat 1/2 tadi, kalau suami tak ada anak dalam ayat 12, dapat 1/2. Siapa lagi yang dapat 1/2? Anak perempuan kalau dia berseorangan. Siapa lagi yang dapat 1/2? Adik-beradik perempuan kalau mereka berseorangan. Syaratnya kalau adik-beradik perempuan dan anak perempuan ini tidak ada anak lelaki ataupun keturunan lelaki lah bersama mereka. Jadi ini contohnya mereka yang mendapat separuh. Jadi nisbah yang pertama adalah 1/2. Nisbah yang berikutnya adalah 1/3. Itu tadi yang saya baca ayat 11. Ibu apabila tidak ada anak, si mati tidak meninggalkan anak. Tetapi ibu pula ada dua keadaan. Kalau dia si mati meninggalkan adik-beradik lebih daripada seorang, bermakna ada dua adik-beradik si mati yang ditinggalkan semasa si mati meninggal dunia, maka ibu dapat 1/6. Jadi kalau kita tengok nisbah ini secara ringkasnya, yang seperti yang dikatakan dalam ringkasan kedua tadi, bahawa ada 6 nisbah, iaitu 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 dan 2/3. Saya ulangi, ada 6. 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 dan 2/3. Kalau kita rasa susah sangat nak ingat 6 ini, maka kita ingat dua nisbah utama, 1/2 dan 2/3. Kenapa saya kata dua nisbah utama ini? Izinkan saya guna whiteboard. Daripada dua nisbah utama ini, ini semalam punya. Saya tak padam lagi. Jadi, daripada dua nisbah utama tu tadi, kita ada dua nisbah utama untuk mendapatkan nisbah yang 6, 1/2 dan 2/3. Ingat ni je. Dibahagikan dengan 2, kita akan dapat nisbah yang berikutnya, iaitu 1/4. Ini kita akan dapat 1/3. Dibahagikan lagi dengan 2, yang ini kita akan dapat 1/8. Yang ini dibahagikan dengan 2, kita akan dapat 1/6. Ini nisbah 6 nisbah yang utama, iaitu 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3 dan 1/6. Inilah 6 nisbah yang utama, ataupun 6 nisbah faraid. Nisbah utama dia tu 2 je. 1/2, 2/3 dibahagikan dengan 2 untuk kita mengingati. Kenapa saya panggil nisbah utama? Sebab untuk kita mengingati dia. Nisbah faraid ada 6. Inilah cara nak mengingati dia. Itu maksud saya. Baik. Jadi ada dua cara nak mengingati dia. Cara yang pertama ialah mengikut jadual. Mengikut jadual dengan situasi-situasi tadi. Ada anak, tak ada anak dan sebagainya. Nanti saya akan bagi cara mudah untuk mengingati. Kalau ikut jadual ni, kita tengoklah, kita kira. Daripada 1/2 tadi, 5, campur 2, 7, campur 1, 8, campur 2 lagi, 10, campur 7, 17, campur 1, 18, campur 4, 22. Bermakna ada 22 situasi kita nak ingat daripada 6 nisbah tu tadi. Itu kalau kita nak ikut jadual.
Ya. Nanti saya akan bagi teknik bagaimana kita nak mengingati nisbah faraid yang 6 itu dengan lebih mudah. Tadi dah saya bagi teknik mengingati 6 nisbah itu. Bagaimana pula daripada 6 itu kita nak bagi, kita nak agihkan, ya, mengikut bahagian-bahagian yang ditetapkan berdasarkan dalil-dalil Al-Quran tadi. Baik. Jadi cara nak mengingati dia bermula dengan apa yang diwahyukan oleh Allah SWT, iaitu gunakan dengan yang tidak ada anak. Ya, Allah mulakan dengan tidak ada anak. Kalau tak ada anak berapa? Ibu dapat 1/3. Itu ayat berapa? Ayat 11. Isteri dapat berapa? 1/4. Itu ayat berapa? Ayat 12. Yang meninggal itu siapa? Suami. Maka bapa dapat apa? Bapa akan menghabiskan baki faraid. Ya. Tentang siapa yang berhak menghabiskan baki faraid ini, insya-Allah akan dikongsikan pada kelas yang berikutnya, ya, kelas yang keempat, ya, yang berturutan mengenai ilmu faraid. Jadi ini nak mengingati, ya. Dan kemudian apa terjadi apabila ada anak? Apabila ada anak, ya, bapa, ayat Quran kata 1/6, ayat 11. Ibu 1/6, itu pun ayat 11. Isteri ni tadi mendapat 1/8. Perasan tak? Ya, 1/3 itu bila ada anak dibagi 2 menjadi 1/6. Isteri 1/4 bila ada anak jadi dibagi 2 jadi 1/8. Ya. Anak lelaki dan anak perempuan itu berkongsi 2 bahagian ataupun anak perempuan 1 bahagian. Ya. Kalau anak perempuan seorang tadi dia dapat separuh. Ya. Kalau anak lelaki seorang dia yang menghabiskan baki faraid. Ya. Baik. Ini adalah cara nak mengingati. Ya. Ya. Jadi ini semua adalah, ya, apa yang diberikan berdasarkan Al-Quran itu. Ya, ini yang saya kongsikan, ya, daripada ayat 11, ayat 12 dan ayat 176. Ya. Ini dia. Ya. Baik, ini dia teknik nak mengingati, ya, dengan lebih mudah. Ya. Dengan lebih mudah, ya. Bagaimana kita nak mengingati nisbah faraid tadi? Kalau ikut jadual ada 22 orang. Ada 22 situasi. Maka saya pecahkan 22 situasi itu kepada 5 bahagian yang besar. Ya. Yang pertama, nisbah waris, ya, waris utama tanpa anak. Nisbah waris utama tanpa anak, izinkan saya menggunakan jadual. Ini tadi nisbah faraid, bagaimana kita nak ingat yang 6 itu. Ingat 2 yang asal, 1/2 dengan 2/3 dibahagikan dengan 2, dapatlah, ya, ke-6 itu, iaitu 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3 dan 1/6. Baik. Sekarang ni nak ingat, ya, cara yang saya beritahu tadi. Pertama kita ingat bila si mati itu meninggal tanpa anak. Jadi apa yang kita kena buat? Gunakan carta struktur faraid. Ya. Si mati tidak ada anak ini dalam 2 keadaan. Ya. Yang pertamanya yang meninggal itu saya pecahkan, ya, kepada 2. Yang pertama yang meninggal itu adalah suami. Dia meninggalkan bapa, meninggalkan ibu, BP adalah bapa, IB adalah ibu. Yang meninggal itu adalah suami, SU, ya, dan dia meninggalkan isteri. Ya, ini yang meninggal. Kita tanda pangkal. Ini situasi pertama. Jadi ayat Quran, ayat 11 mengatakan ibu mendapat 1/3. Ya. Ibu boleh dapat 1/3 atau boleh dapat 1/6. Kita nak tengok nanti kalau keadaan suami tu tinggalkan adik-beradik suami berapa. Tapi sekarang ni kita tengok adik-beradik suami pun tak ada, ibu dapat 1/3. Ya. Isteri dapat berapa? Isteri dapat 1/4. Bapa apa? Bapa habiskan baki faraid dipanggil asobah. Ya, asobah nanti kita belajar pada minggu hadapan.
Baik, ini kalau situasi suami yang meninggal dunia. Kalau isteri yang meninggal dunia, sama juga keadaannya. Bapa adalah bapa isteri. Nampak? Sebab itu saya menggunakan carta struktur faraid. Ya, carta struktur faraid ini ya, bila gunakan mudah untuk kita tidak tersilap daripada melakukan kesalahan ya. Melakukan kesilapan. Jadi yang meninggal itu adalah isteri, dia meninggalkan suami SU. Ini yang meninggal. Kan? Bapa, ibu mendapat bapa sama, ibu masih lagi 1/3. Suami dapat bapa, suami dapat 1/2. Ya. Bapa menghabiskan baki asobah. Baik. Ini keadaan yang pertama. Ya. Keadaan yang pertama iaitu nisbah waris utama tanpa anak. Ya. Nisbah waris utama tanpa anak. Ya. Itu yang pertama. Itu tadi yang saya kongsikan. Ya. Waris utama tanpa anak. Sekarang ni nisbah waris utama dengan anak. Ya. Peringkat nombor 2 nak ingat. Waris utama dengan anak, ini tadi waris utama tanpa anak. Ya. Bila dengan anak, ni saya akan draw pula dengan anak. Sama juga keadaan dia, ada 2 situasi. Situasi yang meninggal itu adalah isteri ataupun yang meninggal itu adalah suami. Ya. Baik. Ya. Jadi kita gariskan 2 dalam gambar rajah ini supaya mudah. Ya. Situasi pertama dengan ada anak ini ialah sama juga bapa, ibu, ini bapa. Ya. Yang meninggal itu apa? Suami, SU. Ya. Meninggalkan isteri, IS. Dan dia ada anak. Ya. Ada anak lelaki dan ada anak perempuan. Ya. Meninggal suami. Maka ayat Al-Quran ayat menjadi 1/3, bila ada anak menjadi 1/6. Ya. Anak lelaki ya 2 bahagian, anak perempuan 1 bahagian. Ya. Datuk mau ulang balik Datuk sebab tadi putus-putus. Yang mana? Yang ni. Okey. Daripada mula. Baik. Sebab tadi putus-putus. Baik. Ya, okey baik. Anak lelaki, baik. Bapa ya. Bapa ayat Quran, bapa dan ibu ayat Quran surah An-Nisa ayat 11. Bila ada anak, ayat 11 mengatakan bapa dapat 1/6. Ibu 1/6. Ya. Isteri pula adalah ayat 12. Bila ada anak dapat 1/8. Jadi nak faham kita tengok ingat dulu tak ada anak. Tak ada anak tadi ibu dapat berapa? 1/3. Tak ada anak tadi isteri dapat berapa? 1/4. Bila ada anak dibagikan 2. Ibu mendapat 1/6, isteri mendapat 1/8. Ayah tadi daripada asobah menghabiskan baki, ada anak, maka ayah tidak menghabiskan, bapa tidak menghabiskan baki, bapa dapat sama macam ibu 1/6. Itu yang dinyatakan dalam ayat 11. Sebab itu pentingnya dalam ilmu faraid ini di awal ya. Minggu lepas saya katakan fahami kepentingan nombor 2. Ya, pairing dalam faraid. Ya. Baik. Kita tengok pula kalau yang meninggal itu adalah isteri, ya. Sebab tu saya suka guna carta struktur faraid ini, senang. Isteri, bapa, ibu. Ya.
isteri meninggalkan suami. Ya. Ada anak lelaki dan ada anak perempuan. Yang kotak lelaki, yang bulat perempuan. Ya. Baik. Bapa sama macam kalau yang meninggal itu suami, 1/6. Tak berubah sebab ada anak. Ya. Suami dapat berapa? Kalau tak ada anak, ya, kalau tak ada anak, suami dapat 1/2. Bila ada anak, dibahagikan 2, suami mendapat 1/4. Ya. Anak lelaki 2 bahagian, anak perempuan 1 bahagian. Ini bila, ya, nampak carta struktur waris utama. Ya? Sebab tu soal dalam ilmu faraid nak mahir, gunakan carta struktur faraid. Gunakan waris utama sebagai guide. Mesti ada waris utama. Ya? Ya? Ini kalau bapa masih hidup. Ya? Kita ambil contoh bapa dah tak ada. Ya? Kita ambil contoh bapa dah tak ada. Ya, kita ambil contoh. Ya. Kita ambil contoh bapa dah tak ada. Ya. Kita draw dulu bapa. Masih lagi draw. Walaupun tak ada, kita draw dia. Ya. Ibu. Ya. Katalah meninggal tu suami, ya, isteri. Ya. Ada anak lelaki dan ada anak perempuan. Ya. Bapa ni dah tak ada. Bermakna bapa meninggal dahulu daripada suami. Barulah suami meninggal. Bila suami meninggal kemudian, kita pangkahkan dengan line 2. Siapa yang meninggal kemudian? Line 2. Ya? 2 line. Jadi, bagaimana pembahagian dia? Tetap sama. Bapa dah meninggal tak dapat. Ibu masih lagi 1/6. Isteri masih lagi 1/8 sebab ada anak. Anak dapat lelaki 2 bahagian, anak perempuan 1 bahagian. Nisbah faraid tidak berubah. Ya. Bila waris-waris tu dah waris yang sepatut dapat dah meninggalkan awal. Tak berubah. Ya, bermakna dia tak dapat. Orang tu tak dapat, orang yang dapat tetap dapat yang sama. Kecuali siapa yang menghabiskan baki akan dapat lebih. Ya. Baik. Ya. Ini situasi ada anak. Kita ambil contoh bapa dah meninggal, tidak ada anak. Ya. Sebab tu diagram yang sebelah tu, carta berformula tu penting, ya, untuk anda memahami. Ya, untuk anda memahami, baik. Kita ambil contoh tak ada anak langsung. Ya. Tapi bapa dah meninggal awal. Bapa, ibu, suami, ya, isteri. Anak ada. Yang bapa awal, suami meninggal. Ya. Ibu dapat berapa? Sekarang kita kena tengok sebab tak ada anak, tak ada penghalang, pergi ke waris tengah. Anak lelaki tak ada kan? Yang ni dapat. Ya. Waris tengah. Berapa lelaki ABL, berapa adik-beradik perempuan ABP. Ya. Ibu dapat berapa? Ibu bergantung berapa. Kalau dan satu seolah-olah ada. Ini ayat Al-Quran. Isteri dapat berapa? Ini
berapa bahagian adik-beradik bahagian satu Datuk, suara sangkut-sangkut. mana? Datuk, suara lain. Yang dia tunjuk lain. Tulisan ada keluar bapa, ibu dengan suami je yang saya dapat sekarang. Ada. Betul. Internet lain ada tak masalah. Lain Datuk ada masalah kot. Nampak ke? Tak ada suara Datuk. Baik, ya. Apa saya tak apa, saya sekejap Saya stop, saya start balik. Berkongsi balik. Ya, ada suara tak? Okey, baru okey. Ada suara tak? Okey. Ada Datuk, okey. Baik, sekarang ni baru saya kongsi balik sebab tadi dia tak bertukar diagram tu. Saya terangkan balik. Ya. Saya pergi ke Jamboard. Baik. Ya. Baik. Ya. Baik, saya terangkan balik yang ini. Ya. Yang ni dah terangkan yang ini. Okey. Ya, ini adalah situasi di mana tidak ada anak. Anak ni tak ada, nampak bawah ni, tak ada. Ya? Yang bapa dah meninggal awal. Barulah si suami meninggal. Ya? Maka apabila tak ada bapa, tidak ada anak lelaki yang mewarisi sebahagian daripada harta pusaka itu akan pergi mengalir kepada waris tengah. Bila tidak ada keturunan lelaki daripada kategori B itu, waris tengah akan mewarisi. Bila waris tengah mewarisi, ini yang kita buat diagram ni. Kita buat berapa anak lelaki, berapa adik-beradik lelaki, berapa adik-beradik perempuan. Ya. Jadi ibu ni punya bahagian mengikut ayat 11 surah An-Nisa bergantung kepada berapa adik-beradik lelaki si mati ditinggalkan. Kalau adik-beradik lelaki itu lebih daripada seorang, bermakna 2 dan ke atas, ibu dapat 1/6. Ya. Ibu dapat 1/6. Ya. Isteri dapat berapa? Isteri sebab tak ada anak dapat 1/4. Dan bakinya dihabiskan oleh adik-beradik lelaki dan adik-beradik perempuan, dapat 2 bahagian bagi lelaki, 1 bahagian bagi perempuan, ayat 176 surah An-Nisa. Sebab tu saya kata carta ini amat penting. Kalau kita faham, maka mudah untuk kita buat lakaran carta struktur faraid. Ya. Ya. Jadi itu, bila tak ada anak lelaki dan tak ada bapa, maka mengalir kepada adik-beradik. Waris tengah dulu. Ya. Waris tengah pula tak ada, maka naiklah kepada adik-beradik bapa. Iaitu pakcik tu, yang ini. Kalau waris tengah tidak ada yang lelaki, ya, tidak menghabiskan, maka pergi kepada waris sisi. Jadi ini yang kita kena faham bagaimana nak mengingati. Baik. Ya. Jadi ini cara yang kaedah yang saya sendiri gunakan, ya, bagaimana nak mengingati nisbah faraid yang 6 tu tadi, bagaimana nak dibahagikan, ya, mengikut situasi, ya, keadaan-keadaan yang ada 22 situasi tu tadi, ya. Kalau kita ikut jadual tu ni 22 situasi ni. Ni maksud saya situasi, ya. Jadi saya ringkaskan kepada ini. Baik. Nisbah waris perempuan sahaja iaitu anak perempuan seorang ataupun adik-beradik perempuan seorang ataupun ramai. Ya. Maksud di sini ialah, ya, waris utama tak ada anak. Ya. Suami atau isteri itu tak ada anak, ataupun kalau ada anak perempuan sahaja. Kalau tak ada anak perempuannya, ada adik-beradik perempuan sahaja. Tak ada adik-beradik lelaki. Baik. Maka
kita lakarkan carta struktur faraid. Ya. Lakarkan carta struktur faraid keadaan tersebut. Ya. Baik. Jadi, ya, saya lakarkan kedua-dua keadaan. Yang pertama, anak perempuan. Ya. Sama juga bapa, ibu, suami, ya, isteri, anak perempuan seorang. Okey. Suami meninggal dunia. Bapa masih ada. Kerana ada anak perempuan, ibu mendapat 1/6. Ya. Isteri mendapat 1/8. Ya, sebab ada anak perempuan. Anak perempuan ni, ya, ayat 11, kalau seorang dapat 1/2. Bapa habiskan baki dipanggil bapa asobah. Ya. Buat masa ni, rekodkan bapa asobah je. Nak faham asobah, nanti minggu hadapan. InsyaAllah diterangkan. Baik. Ya. Situasi kedua ialah anak perempuan tu ramai. Ya. Sama. Bapa, ibu, bapa. Yang mati masih lagi sama, suami. Ya. Suami yang mati meninggalkan isteri, IS. Ya. Tapi anak perempuannya, ya, ramai. Sekurang-kurangnya 2 orang lah. Anak perempuan. Ya, yang meninggal suami. Bapa ada, ya. Bapa tetap asobah. Ya. Ibu dapat 1/6 sebab ada anak. Isteri dapat 1/8 sebab ada anak. Ini ayat 12, ini ayat 11 surah An-Nisa. Ini berkongsi 2/3 ayat 11 surah An-Nisa. Ya. Ini kalau ada anak. Ya. Jadi apa yang kita belajar, kita nak ingat nisbah anak perempuan ini. Kan? Nampak? Bila ada anak, tak kisah anak lelaki ke, anak perempuan ke, nisbah isteri, nisbah ibu, ya, sama je. Nampak? Kan? Ya, kita ambil yang ada anak. Ya, nampak? Ibu, isteri, sama je. Ya? Sebab tu ingat, ada anak, tak ada anak. Ada anak, ini nisbah dia. Tak ada anak, ini nisbah dia. Ya? Baru kita ingat nisbah-nisbah orang lain. Baik. Ambil, ya, situasi ketiga tu tadi yang saya ringkaskan, kalau adik-beradik pula. Ya. Adik-beradik perempuan. Bila adik-beradik perempuan, bermakna adik-beradik perempuan kat sini kan? Bermakna bapa tak ada lah. Bapa tak ada dan keturunan lelaki tak ada. Ya, lelaki kat sini tak ada, bapa pun tak ada kat sini. BP, keturunan lelaki tak ada. Sebab tu adik-beradik perempuan dapat. Ya. Situasinya begini. Bapa, ibu. Kita ambil tak apa, yang meninggal ni suami. Ya. Yang meninggal ini suami. Ya. Meninggal ya. Suami, ya. Dia meninggalkan isteri, ya. Dan tidak ada anak. Ya. Anak tak ada. Ya. Bapa pula dah meninggal. Baru suami ni meninggal. Maka tidak ada penghalang, tidak ada mahjub irman. Oleh kerana tidak ada mahjub irman, pergi kepada adik-beradik. Dan adik-beradik itu tadi, adik-beradik perempuan seorang. ABP. Seorang sahaja. Maka ibu dapat berapa? Ya? Ya? Ibu dapat, adik-beradik perempuan seorang, ibu dapat
1/3. Ibu ya, bukan bapa. Ya, nanti korang ingat bapa pula aku tulis kat situ kan. Saya tulis kat bawah sini. Ya. Sebab dia seorang. 1/3. Isteri dapat berapa? Isteri dapat 1/4 sebab tak ada anak. Anak adik-beradik perempuan ni dapat apa? Dia seorang, 1/2. Ya. Situasi yang sama, bapa, ibu, ya, IB, ya, ibu, ya, suami, isteri, anak tak ada, ya, bapa dah meninggal dahulu, baru suami meninggal, tetapi adik-beradik perempuannya bukan seorang, sekurang-kurangnya 2 orang. Ya, isteri masih lagi dapat 1/4 sebab tak ada anak. Ibu ni sebab adik-beradik 2 orang, ibu dapat 1/6, seolah-olah macam ada anak. Adik-beradik perempuan ni berkongsi 2/3, nampak? Jadi perasan tak nisbah ni pimai-pimai tangtung balik semula 1/2, 1/3, 1/4, 1/8, 1/6, 2/3. 6 je. Yang ramai kata pening kepala, Datuk, Ustaz, saya pening nak ingat sebab apa? Dia susah nak ingat, nak faham situasi. Kan? Jadi kalau nak ingat ikut jadual, ada 22 situasi. Saya ajarkan, kongsikan, ingatkan menggunakan, ini cara dia. Ya? 5 situasi besar, ini cara dia. Ya. Ya. Adik-beradik seibu. Itu tadi adik-beradik seibu. Nampak? Adik-beradik seibu lelaki seorang, ya, atau ramai. Lelaki sahaja 1/6, kalau ramai 1/3 kongsi sama rata. Adik-beradik perempuan seibu, kalau dia seorang, sama macam adik-beradik lelaki 1/6. Kalau dia ada bersama adik-beradik lelaki, ya, adik-beradik perempuan sahaja ramai, dia dapat 1/3, sama macam adik-beradik lelaki. Tapi kalau dia bersama-sama dengan adik-beradik, seorang adik perempuan, seorang adik-beradik lelaki, dapat 1/3 juga. Adik-beradik perempuan seibu dan adik-beradik lelaki seibu, ya. Seibu, bukan seibu sebapa, bukan sebapa, ya. Adik-beradik perempuan seibu, adik-beradik lelaki seibu, ya. Nisbahnya sama, bukan 2/1. Ianya bersandarkan kepada ayat 12 surah An-Nisa. Ya, kalau kita, ya, ayat 12 tu, ya, di bahagian mana berkaitan dengan adik-beradik seibu, ya, dia di tengah-tengah ayat tersebut, ya, di tengah-tengah ayat tersebut, ya. Ya, di tengah-tengah ayat tersebut, ayat 12 berkaitan dengan adik-beradik seibu ni. Jadi adik-beradik seibu ni lelaki dengan perempuan sama je dia punya nisbah. Kalau dia seorang, kalau perempuan 1/3, 1/6, kalau lelaki pun 1/6 kalau mereka seorang diri. Tetapi kalau mereka bersama, ya, kalau yang bersama itu 2 atau lebih adik-beradik seibu perempuan pun, dia dapat 1/3. Kalau bersama itu hanya lelaki, adik-beradik seibu lelaki saja, ya, 2 orang, dapat 1/3 juga kongsi sama rata. Ataupun seorang lelaki, adik-beradik seibu lelaki, adik-beradik seibu perempuan, berdua, mereka tetap berkongsi 1/3 sama rata. Adik-beradik seibu tidak mengikut kaedah adik-beradik, ya, lelaki dan adik-beradik perempuan seibu sebapa dan sebapa, iaitu 2/1. Tidak. Adik-beradik seibu sama. Ya. Jadi itu yang kita kena faham. Ya. Jadi nisbah adik-beradik seibu ini special. Dia adalah exception. Dan satu lagi nisbah yang kena faham ialah
nisbah kumpulan perempuan selain daripada ibu, isteri, anak perempuan, adik-beradik perempuan yang ramai ataupun seorang, ataupun adik-beradik perempuan seibu tu tadi. Okay. Ini adalah situasi yang berikut. Ada kalanya nenek sebelah bapa ada bersama nenek sebelah ibu. Sebab bapa dah tak ada, ibu si mati pun dah tak ada. Tapi nenek sebelah ibu ada, nenek sebelah bapa pun ada. Ya, maka mereka berkongsi 1/6. Bermakna sebab dia berkongsi 1/6 bermakna seorang dapat 1/12. Ya, sebab kalau dua-dua ada. Nisbah anak perempuan bersama cucu perempuan. Bermakna ada seorang anak perempuan bersama dengan cucu perempuan daripada anak lelaki. Ya, tak ada anak lelaki, waris asalnya dah tak ada cucu perempuan daripada anak lelaki, waris ganti kepada anak lelaki, dan ada seorang adik-beradik perempuan. Maksimum anak-anak perempuan kepada si mati. Maksimum mereka boleh dapat adalah 2/3. Itu kita kena ingat. Ya. Baik. Untuk ini saya kena terangkan melalui diagram. Kalau tak memang tuan-puan tak akan nampak. Ya. Baik. Okey. Ya. Si mati, bapa, ibu, suami, ya, suami, isteri. Baik, yang meninggal adalah suami, dia ada asalnya dia ada anak lelaki dan dia ada anak perempuan. Tetapi anak lelaki ini meninggal awal. Suami meninggal kemudian. Bapa kepada anak lelaki itu meninggal kemudian. Anak lelaki ini meninggal awal. Dan anak lelaki ini meninggalkan seorang cucu perempuan daripada anak lelaki. Ya. Ini situasi yang nak digambarkan yang ini. Baik. Ya. Jadi kita kena faham, ya, kita kena faham, ya, dalam keadaan sebegini, ya, ibu dapat berapa? Ibu dapat 1/6. Ya, isteri dapat berapa? Isteri dapat 1/8. Baik. Ini seolah-olah adalah 2 anak perempuan. Maksimum mereka boleh dapat 2/3. Tetapi anak perempuan ini yang seorang dah dapat 1/2. Maka 2/3 tolak 1/2, ya, inilah bahagian yang cucu perempuan dapat. Ya. Berapa cucu perempuan dapat? Ya. 2/3 adalah 4/6. 1/2 adalah 3/6. Cucu perempuan mendapat 1/6. Ya. Bapa, ya, asobah. Ya. Dengan syarat seorang saja anak perempuan. Kalau anak perempuan ni 2 orang, ya, tadi seorang kan, saya tambah. Ya. Ni seorang, situasi seorang. Ya. Kalau anak perempuan ini 2 orang, mereka mendapat, 2 orang tadi mereka mendapat 2/3. Ya, maka cucu perempuan ni dapat apa? Cucu perempuan ni tak dapat apa sebab 2/3 tolak 2/3, cucu perempuan akan dapat 0. Ya, cucu perempuan kalau keadaan macam ini, cucu perempuan tak dapat apa-apa. Nampak? Ya. Ini dalam keadaan kalau 2 anak perempuan.
Kalau satu anak perempuan, cucu perempuan dapat 1/6. Ya. Kalau 2 anak perempuan bersama cucu perempuan tak dapat apa-apa. Ya. Ini yang cuba diterangkan oleh nisbah, ya, berkaitan kumpulan perempuan ni. Sama juga dalam kes adik-beradik perempuan seibu sebapa dengan adik-beradik perempuan sebapa. Ya. Kalau mereka adik-beradik perempuan seibu sebapa tu seorang, ya, mereka akan dapat, ya, 1/2. Ya. Tapi kalau mereka bersama-sama, seorang adik-beradik perempuan seibu sebapa dengan seorang adik-beradik perempuan sebapa, adik-beradik perempuan seibu sebapa itu mendapat 1/2, adik-beradik perempuan sebapa mendapat 1/6. Kerana apa? Adik-beradik perempuan sebapa itu, ya, nasabnya, ya, lebih rendah sedikit daripada adik-beradik perempuan seibu sebapa. Ya. Baik. Ini adalah cara-cara nak mengingati nisbah. Ya. Baik. Siapa yang nak jadi contoh? Saya buatkan nisbah untuk mereka. Ya. Siapa nak jadi contoh? Dipersilakan. Datuk nak tanya kejap Datuk. Boleh, dipersilakan. Tadi ada satu bahagian di mana bapa tak ada, anak lelaki tak ada. Okey. Yang Datuk ada buat tadi. Apa tak ada, anak lelaki tak ada. Anak lelaki tak ada. Tapi dia ada adik-beradik lelaki. Ada Datuk buat tadi. Datuk kata kena yang mana? Nombor 4 rasa. Ni. Ni adik-beradik lelaki dia ada. Okey, syarat dia mesti adik-beradik lelaki ni 2 orang ke seorang? Baru dapat macam ni. Tak, dia tak kisah. Seorang Tak kisah. adik-beradik lelaki, seorang adik-beradik perempuan pun boleh. Tak. Tadi sebab saya dengar Datuk kata dia maksudnya kena adik-beradik lelaki ni kena 2 orang baru dapat macam mana tu. Maknanya tak kisahlah. Yang ini tak kisah. Tak kisah. Yang gambar rajah ni tak kisah. Okey. Kan? Yang saya terangkan saya rasa berkaitan ni adik-beradik lelaki seibu. Adik-beradik lelaki seibu ni. Yang adik-beradik lelaki seibu ni berbeza. Dia bukan macam adik-beradik lelaki seibu sebapa. Ya. Yang maknanya dengan kata lain, maknanya lelaki seibu sebapa. dengan kata lain, maknanya adik-beradik lelaki dengan adik-beradik perempuan ni dengan pengganti kepada anak lelaki dengan anak perempuan lah. Adik-beradik lelaki, ya sebab dia tak ada anak. Ayolah, maknanya kira Sebab pengganti dia tak pada ada anak lah. Dia sama macam pengganti pada anak lah. Dia pengganti kepada anak lah. Tapi saya tak suka gunakan perkataan tu, Cikgu Nizam. Ya. Kerana waris ganti kepada anak lelaki ialah cucu lelaki. Ya. Mana dia punya bahagian dia bukan sama macam anak bila ada anak lah. Anak dia sama dengan anak lelaki dengan anak perempuan. Okey, terima kasih. Sama. Ya. Baik. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan lain? Siapa yang nak jadi contoh? Sebab Cikgu Nizam bertanya, saya nak tanya dia lah. Ya, saya gunakan Cikgu Nizam sebagai contoh. Boleh Cikgu Nizam? Boleh. Baik. Cikgu Nizam, saya nak tanya, Cikgu Nizam masih ada ayah? Ada. Baik. Ya. Ayah ada. Bapa. Masih ada ibu? Ada. Alhamdulillah ya. Ada kedua-dua pintu syurga. Baik. Ini Cikgu Nizam. Cikgu Nizam dah berkahwin. Dah berkahwin. Maaf Cikgu Nizam. Apa? Status apa? 103 ke? Satu je. Satu je. 103 tu. Yalah 103. 103. Maksudnya 1, 3 masih lagi kosong. Ya. Sebab tu 103. Bulan 3 lagi. Okey. Ya. Cikgu Nizam ada berapa anak lelaki dan berapa anak Satu perempuan? anak lelaki, 4 anak perempuan. Baik. 1 anak lelaki 4 anak perempuan. dan 4 anak perempuan. Ya. Jadi kita boleh draw macam gini, ya, 4. Ya, anak perempuan, anak perempuan, anak perempuan, anak perempuan. Ya, baik.
Sekiranya Cikgu Nizam meninggal dunia, ditakdirkan meninggal dunia dulu daripada bapa, ini sebagai analogi sahaja, ya, contoh. Ibu Ya? dapat 1/6. Ibu dapat 1/6. Wah, Cikgu Nizam dah ingat dah. Bapa dapat 1/6 sebab ada anak. Bapa bukan menghabiskan. Isteri dapat 1/8. Nampak? Ya. Anak lelaki dan anak perempuan ini berkongsi baki. Anak lelaki 2 bahagian. Anak perempuan kongsi 1 bahagian. Anak perempuan 1 bahagian. Okey. Jadi anak perempuan ini sekarang ni ada 4 bahagian sebab ada 4 orang. Anak lelaki 2 bahagian. Jadi jumlah yang perlu dibahagi kat bawah ni, baki faraid itu, 6. baki faraid itu kan perlu dibahagikan kepada 6. Dibahagikan kepada 6 bahagian. Ya. Kenapa 6 bahagian? 2 bahagian anak lelaki, 4 bahagian anak perempuan. Ya. Jadi kalau kita nak tengok berapa yang kena bahagikan 6 bahagian itu, maka kita guna matematik pecahan setara. Pecahan setara ini 1/6 adalah 4/24. 4/24. Pecahan setara, ya. Ini adalah 3/24. 4 campur 4, 8 campur 3, 11. Maka ya, 24 tolak 11, 13/24 ini yang perlu dibahagikan kepada 6 bahagian. Ya, 13 tak boleh bagi 6. Itu yang kena dikalikan 6 baru bagi balik. Ya. Ya. Jadi nak tahu bahagian anak lelaki ini berapa, adalah anak lelaki ini 13/24 kali 2/6. Berapa bagi anak lelaki? 6 kali 4, 24. 6 kali 12, 144. Ya. 26 per 144. Ya. Itu bagian anak lelaki. Anak perempuan berapa? 13/24 kali 1/6. Anak perempuan adalah 13/144. Untuk seorang. Untuk seorang. Kan? Untuk seorang. Jadi dalam matematik tak bolehlah kalau bawah ni per 144, yang atas ni per 24. Jadi kena jadikan dia juga per 144. Wah. Jadi yang ini 4/24 ni kan kena dikalikan dengan 6. Ya. 24/144. Ya. Yang ini pun sama, ya. 24/144. Yang ini adalah 18/144. Okey. Bila dicampurkan ini semua, yang 144 ni dicampurkan semua, jumlahnya menjadi nanti 144 per 144. Dia menjadi kepada 1. Barulah pembahagian faraid itu betul. Harta tu habis diagihkan. Sebab itu dalam ilmu faraid ada dipanggil apa? Ada dipanggil, ya, ilmu hisab. Sebab tu ilmu faraid ni bila kita belajar, kenalah sedikit matematik. Tapi mana-mana yang kurang mahir matematik tu jangan risau. Matematik yang kita pakai ini hanyalah matematik darjah 4. Bukan SPM pun, bukan SRP pun. Darjah 4 punya matematik tau. Pecahan setara ni. Jadi jangan risau, ya. Siapa lagi yang nak jadi contoh? Saya buatkan untuk mereka. Nak belajar. Siapa? Dipersilakan. Siapa jadi contoh? Ya? Dipersilakan. Janganlah risau, kan? Cepat. Siapa nak jadi contoh? Dipersilakan. Ada sesiapa yang nak jadi contoh? Saya buatkan faraid. Mungkin dia punya adik-beradik dan sebagainya. Kak N nak jadi contoh, Kak N? Siapa lagi ada dalam ni? Ya? Betul.
Ya. Tapi saya ada adik lelaki yang satu ibu. Tapi dia memang tak ada. Adik-adik lelaki seibu. Baik. Okey, Kak Ann kena ceritakan dulu. Baik. Ya. Okey. Ya, ni situasi Kak Ann lah ya. Nak ambil adik-adik lelaki seibu tu tadi ya. Ya. Okey. Ya. Baik. Ya. Ya. Ini bapa. Ya. Ini ibu. Ini ibu Kak Ann lah. Ya. Ya. Tak cantik. Baik. Ini adik-beradik lelaki tu tadi. Betul? Ya, betul. Dia tak berkahwin ya? Berkahwin. Berkahwin. Jadi siapa nama dia? Nak just nama lah. Amin. Nama saya Amin. Okey. Ya, Amin. Baik. Ya. Baik. Ya, dia berkahwin. Ya. Ada anak tak ada anak? Tak ada anak. Anak ada tapi seorang dah meninggal. Okey, anak dah tak ada. Baik. Okey. Bapa dia dah tak ada. Bapa dah meninggal. Bapa dia dah Amin meninggal. dah meninggal. Bapa dia dah meninggal lah. Ya. Jadi ya, sebab itu ibu ni berkahwin, kan? Berkahwin dengan suami baru, iaitu mana boleh berkahwin dengan perempuan, berkahwin dengan lelaki kotak, kan? Ya, dengan bapa Kak Ann, betul? Tak. Dia kahwin bapa Kak An dah lepas. Dia kahwin yang lain pula. Bukan bapa adik yang nombor 3. Nanti dulu, dia macam mana boleh adik-beradik si ibu dengan Kak Ann? Dia Amin ni anak nombor 3. Saya ada abang seibu dengan sebapa. Lepas tu Amin ni seibu. Ayah saya mak masa ni mak saya dah kahwin isteri suami yang kedua. Kejap. Okey. Bermakna sekarang ni Kak Ann dengan Amin ni adik-beradik seibu sebapa lah. Seibu. Oh, masa ibu berkahwin dengan bapa si Amin ni, ibu dah ada Kak Ann lah. Dah. Baik. Jadi baik. Ya. Bermakna yang ini bapa ni meninggal kemudian lah. Ini bapa Amin ni sebenarnya bapa nombor 2 lah. Bapa Amin bapa satu. Ni bapa satu pun dah meninggal, iaitu bapa Kak Ann. Ya. Jadi kat sini ada berapa anak daripada bapa satu Kak Ann dengan ada 2 anak. Okey, Kak Ann dengan siapa? Dengan abang akak. Okey, ini Kak Ann Okey, Kak Ann dengan abang. Okay. Abang. Ya, abang Ann. Baik. Baik. Datuk. Ni bukan bapa Kak Ann Bapa ni bukan bapa Kak Ann. Bapa mak akak kahwin 4. Tak apa. Ini nak ceritakan dengan Amin ni dulu. Situasi Kak Ann dengan Amin ni dulu. Sebab Kak Ann dengan abang Kak Ann kan dilahirkan mesti dengan bapa daripada ibu, cuma bapa berlainan dengan Amin, betul tak? Betul. Jadi dari gambar tu saya tulis bapa satu lah dalam gambar ni. Mungkin dia sebenarnya bapa nombor 2, bapa Amin ni mungkin bapa 3 ke bapa 4. Tak apa, kita drawkan ini dulu. Ya. Baik. Ibu ni tadi, okey. Sebab Kak Ann kata, bapa Kak Ann ni bapa nombor berapa? Nombor 1. Okey. Bapa Amin nombor berapa? Nombor 2. Okey. Lepas tu ibu berkahwin lagi? Berkahwin lagi yang ketiga. Okey. Ibu berkahwin lagi dapat berapa anak? 5. Okey. Lepas tu berapa lelaki, berapa perempuan? Lelaki 3. Lelaki yang isteri yang ketiga, suami yang ketiga, 3 lelaki, 2 perempuan, 1 perempuan. 3 lelaki, 1 perempuan. Suami yang ketiga, bermakna 4 lah anak. 4 lah, tapi dah meninggal 1. Siapa dah 4 ni dah meninggal ke yang 5, yang nombor 5 tadi dah meninggal? Yang suami dia yang ketiga dapat anak 5, tapi lelaki 4, perempuan 1. Okey, yang masih hidup ni lah. 3 yang masih lah. hidup ni nak. Bapa nombor 3 ni pun dah meninggal. Bapa nombor 3 dah meninggal. Baik. Lepas tu mak kahwin lagi.
Tak, mak tak kahwin lagi. So bermakna ada 3 bapa? 3. Baik. Ya, baik. Kan? Saya kena draw balik diagram ni betul-betul. Sebab kes Kak N Amin ni unik lah. Sebab dia ada beberapa adik-beradik seibu. Kan? Okey. Kan? Susah nak draw situasi Amin ni. Ini ibu. Betul. Sebab dia ada tiga suami kan? Mak ada 3 suami. Dia ada 3 suami. Kan? Ya. Bapa 1, kan? Apa ni? Bapa 2. Okey. Saya nak kena ke bawah, ya. Kena ke bawah, ya. Bapa 3. Ya. Ketiga-tiga bapa ni dah meninggal Bapa saya masih hidup lagi. Bapa yang yang kedua dah meninggal, bapa yang ketiga pun dah meninggal. Bapa saya pertama hidup lagi. Bapa Kak N hidup lagi tapi dengan ibu ni dah bercerai lah. Sebab tu dia kahwin Dah bapa lama kedua. dah. Baik, baik. Saya 3 bulan dalam kandungan lagi mak dah bercerai. Baik, baik. Ya. So kat sini kita letak garis putus. Tanda dia dah bercerai. Diagram carta faraid ni penting. Jangan salah tu. Kalau tak nanti orang bertanya tengok diagram dia orang kata kan ini Kak N. Ya. Kak N dan ini abang Kak N. Ya, abang Kak N, ABG. Okey. Dan sini tadi Amin tu. Ya, Amin bukan saya, ya. Isteri. Ya, isteri okey. Okey. Anak dia tak ada. Ya. Dan yang ini pula ada 3 ABL, ya, dan 1 ABP. Ini semua seibu ya. Okey. Baik. Ibu ni masih hidup Kak N? Masih hidup lagi. Baik. Apa terjadi sekiranya Amin ni meninggal dunia? Ya. Bila Amin ni meninggal dunia, baik. Ya. Sebab dia tak ada anak. Isteri dapat 1/4. Ibu ni tadi sebab adik-beradik ramai dapat 1 per berapa? 1 per 6. 1/6. Baik. Dan berapa adik-beradik si ibu ni? Bapa ni tak dapat sebab dia bukan bapa Amin, dia tak dapat dan dia tidak menghalang adik-beradik si ibu ni. Kan? Soalan dia, Amin ni datuk dia masih hidup tak? Tak ada, dah meninggal. Datuk dah meninggal. Jadi tidak ada penghalang kepada adik-beradik si ibu. Ya. Jadi adik-beradik si ibu ni berapa? Perempuan ada 2 perempuan dan adik-beradik lelaki ada 4. Ya. Jadi adik-beradik si ibu ni, adik-beradik seibu ada 4 ABL dan 2 ABP. Mereka ni berkongsi 1/3. Kan? Adik-beradik si ibu ramai-ramai berkongsi 1/3. Baik. Jadi kita kena tengok habis tak dia punya bahagian faraid. Ya. 1/4 ni jadikan 12 lah pecahan setara. Ya, 1/4 3/12. Yang ini adalah 2/12. Yang ini 1/3 adalah 4/12. Ya. Jadi 4/12 campur 3/12 7, ya, 9/12. Kan?
4, 7, 9. Ada lagi 3/12. Ya. 3/12 ini pergi kepada Baitul Mal. pakcik. Tak, pakcik. Kepada ni, adik-beradik bapa ni. Bapa Amin ni. Oh, pergi kepada adik-beradik Bapa Amin Ya. Adik-beradik lelaki kepada bapa Amin, pakcik dia. Sisi lah. Ya, waris sisi. Kalau adik-beradik lelaki kepada bapa Amin tu dah tak ada, cari pula sepupu lelaki. Sepupu lelaki kepada anak kepada pakcik tu tadi. Anak lelaki kepada pakcik. Sepupu lelaki Amin lah. Sepupu lelaki kepada bapa saudara tu tadilah. Anak kepada bapa saudara. Anak lelaki kepada bapa saudara Amin tu tadi. Bapa saudara. 3/12 yang dapat. Kak N. Ya. Ya. Kesiannya. Kan? Jadi Sebab ini tahu adik saya ni kedekut. Apa dia? Saya ni kedekut sangat-sangat. Dia Kan? kadang-kadang belanja makan pun takut, tapi sudah dia meninggal, harta je pergi kepada saudara mara. Ya, itulah kan Allah kata tadi kan. Ya. Kita tak tahu siapa yang mendapat manfaat kan, dan siapa yang bermanfaat kepada kita. Ya. Datuk, sekejap saya nak screenshot. Boleh. Datuk, Ya. maksudnya kena yang waris sisi tu semua lelaki lah. Tak ada perempuan lah. Waris sisi semua lelaki. Kalau tak ada lelaki, mana tak ada lah. Yang 3/12 tu. Mana tak ada, kena cari bawah-bawah tu. Dah tak katalah tiba-tiba tak ada. Macam mana nak redik yang 3/12? Tak ada, bermakna semua yang sini makcik lah. Masa pergi 3/12 pergi ke Baitul Mal. Okey, terima kasih. Kalau yang bapa saudara tu ada tapi dah meninggal, kena cari dia punya anak lelaki. Anak lelaki kepada bapa saudara meninggal, kena cari kepada cucu lelaki kepada bapa saudara tu tadi. Itu kena cari waris tersembunyi, waris ganti semualah. Maknanya cucu lelaki, anak lelaki, bapa saudara. Ya. Kena semua cari lelaki-lelaki. Ya, lelaki. Datuk. Dah tak ada juga baru pergi ke Baitul Mal. Ya. Tak ada lelaki, perempuan saja, berarti harta ni akan pergi ke Baitul Mal lah. Baitul Mal, betul. Datuk, saya Rohana nak tanya. Ya. Hal-hal faraid ini dia tak ada kena-mengena dengan anak susuan ya? Tak ada kena mengena. Anak susuan bukan waris faraid. Okey. Anak susuan, anak angkat bukan waris faraid. Ya. Okey, boleh saya nak tanya yang awal-awal sikit tadi tak? Boleh? Okey, dalam ayat 11 yang surah An-Nisa tu, kan ada kata wasiat pembahagian faraid ni berasal adalah wasiat dari Allah kan? Ya. Jadi wajib untuk orang Islam untuk ikutlah. Betul. Okey. Jadi pertanyaan saya, kan ada juga yang kita bincang sebelum ni yang membolehkan pembahagian secara muafakat atau taharuj ke something like that. Ya, betul. Okey, jadi pembahagian secara muafakat tu apa dalil ke ataupun surah-surah yang kata membolehkan dibahagi secara muafakat? Okey. Yang pertamanya kan, sebelum saya menjawab soalan itu sepenuhnya, Kak N dah habis ke? Kak N dah habis dah screenshot dah? Baik, ya. Puan Rohana ya. Okey. Ya, mungkin Puan Rohana tadi tertinggal. Ya. Sebelum kita membuat pembahagian secara muafakat tu, dia ada syarat dia. Syarat dia apa? Waris-waris berhak tahu hak faraid. Tahu bahagian faraid. Okey. Ya. Dia tahu, dia perlu tahulah. Dia perlu tahu. Bermakna kita bahagi dulu, bukan bagi setengah asatizah bila buat pembahagian faraid ini dalam proses bagi tu, dia akan bagikan duit tu dulu. Nah, ambil, ini bagian faraid engkau. Kan? Bila dia kata, tapi kami nak buat secara muafakat, baru pulangkan balik duit tu, okey, muafakatnya macam mana? Ya? Jadi maksudnya muafakat ini bukan keluar daripada faraid.
Okey, maksudnya macam ni adakah bila pembahagian tu, okey, katalah semua orang dah tahu dah dia punya bahagian berapa kan? Okey, so kita bahagi, okey, awak punya bahagian banyak ni, banyak ni, banyak ni. Okey, Ya. kena buat yang tu dulu. Setengah asatizah buat macam gitu. Saya tak buat macam gitu. Okey. Saya cuma, okey, sekarang ni ini bahagian faraid masing-masing. Ya. Sekarang ni nak pembahagian macam mana? Ikut sepenuhnya nisbah faraid ataupun secara muafakat? Okey, soalan saya yang apa yang kata membolehkan kita membahaginya mengikut muafakat? Okey, ya. Ianya bergantung kepada hadis. Nanti saya kongsikan. Puan Rohana dalam grup Telegram ke? Tak, saya kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada kat sini. Tak, ada dalam grup Telegram ke? Belum masuk lagi. Okey, tak apa. Puan Rohana ambil nombor telefon saya, nanti message pada saya akan bagikan dia punya dalil hadis. Ya. Okey, baik. Okey. Ambil nombor saya 019 ya. 019 9000 okey 012. Nanti saya bagikan dalilnya. Baik. Mana yalah maknanya memang ada lah kan dia punya untuk sebab sandaran kita. Ini hukum hakam sebab tu. Tapi syarat dia mesti macam itu. Dia bukan sewenang-wenangnya kan. Cuma saya nak memperbetulkan persepsi masyarakat di luar sana berpandangan bahawa pembagian secara muafakat ini adalah di luar hukum faraid. Salah. Okey. Sebab nak bagi muafakat itu kena tahu nisbah faraid. Jadi dia bukan di luar. Dia adalah dalam hukum faraid. Cuma kaedah pembagian itu ada dua. Satu ikut nisbah faraid, pecahan-pecahan itu tadi. Satu adalah pembagian muafakat. Muafakat ini apa? Muafakat ini adalah pembahagian berdasarkan kesepakatan waris-waris faraid itu tadi. Ya. Kan? Okey, saya fahamlah yang tu. Okey. Kan? Sebab tu tadi kena tahu dulu nisbah. Sebab contohnya kan, ambil contoh tadilah yang gambar-gambar rajah kita tulis tu kan. Ibu tu adalah siapa? Nenek kan. Nenek ni kata tak apalah, aku tak nak ambil, nak bagi pada cucu. Tak salah. Okay. Dia nak bagi bahagian dia kepada cucu. Yelah, dengan syarat dia dah tahulah dia dapat berapa kan. Tak salah. Kan, tak salah sebab umpama macam inilah. Nenek tu ambil bahagian dia serah pada cucu. Salah ke tak salah? Kan? Itu dipanggil muafakat. Kan? Itu pembahagian muafakat. Kan? Cuma kaedahnya dia kata tak apa, saya serahkan bahagian saya kepada cucu. Kan? Kan? Jadi itu. Kan? Jadi dalilnya insyaAllah saya bagi. Ya? Baik. Okey, baik. Terima kasih. Baik. Okey, KN ini KN punya. Ya. KN punya ini ya supaya 3/12 tu KN pergi kepada waris-waris lain. Baik, ya. Jadi itu tentang ya macam mana nak mengingati nisbah. Ya. Nisbah bahagian faraid, ya. Jadi diagram-diagram yang saya tunjuk inilah situasi dia. Suami yang mati, ada anak, ini semua saya dah tunjuk tadi. Ya. Saya dah tunjuk tadi diagram-diagramnya, isteri mendapat 1/8, ya. Ini kalau isteri pula yang mati, suami dapat 1/4, ya, sebab ada anak lelaki, bapa dan ibu sama, ya. Baik, ya. Waris qadim tanpa bapa, tanpa anak lelaki. Ya. Tanpa bapa dan tanpa anak lelaki bermakna tidak ada keturunan lelaki daripada anak lelaki. Anak perempuan dapat 1/2, ya. Isteri mendapat 1/8, ibu mendapat 1/6. Ya. Ya. Soalan saya dah buka lagi, ya. Jadi, ya, dalam menyelesaikan masalah faraid ini teknik, ya. Ini kita akan buat dalam yang kelima nanti, ya. Dalam yang kelima nanti belajar perkongsian yang kelima, urus pusaka, kita akan menggunakan teknik pemulasan faraid ini
Kenapa saya pangkah asobah? Asobah akan belajar minggu depan. Semak keperluan cara-cara kiraan lain, ini yang kita akan belajar dalam minggu yang kelima, ataupun perkongsian yang kelima. Jadi apa yang saya gunakan tadi itu nak meletakkan, nak agihkan bahagian-bahagian faraid itu menggunakan carta-carta itu, saya menggunakan teknik ini. Gunakan carta waris utama sebagai asas, menjawab ataupun melakarkan tadi. Macam saya tanya Kak N tadi, macam saya tanya Cikgu Nizam, lepas tu senaraikan waris utama, lepas tu baru kita letak, dah tahu siapa mahjub, baru kita letakkan bahagian-bahagian faraidnya. Baik. Jadi yang ini kita tak payah buatlah, sebab kita dah ambil live mengenai contoh-contoh, dan saya dah contohkan tadi ada anak, bujang dan sebagainya, saya dah buat. Baik. Ini kalau kita nak buat soalan lah. Tapi tak apa, soalan ini saya bawa pada minggu yang kelima nanti, iaitu dalam urus pusaka. Cuma pada malam ini kalau soalan ni kita boleh gunakan macam gini. Khadijah meninggal dunia, beliau meninggalkan suami, anak lelaki, anak perempuan dan 2 adik-beradik lelaki kandung. Siapa yang tak dapat ni? Waris yang tak dapat siapa? Waris yang terhalang, waris yang dimahjubkan siapa? Siapa ingat waris yang dimahjubkan? Waris yang tak dapat bagian faraid siapa? Adalah 2 adik-beradik kandung. 2 adik-beradik kandung kerana dihalang oleh anak lelaki. Anak lelaki. Ya. Baik. Jadi yang seterusnya adalah Abu Bakar meninggal dunia dan meninggalkan 2 orang isteri, 1 anak perempuan, bapa, ibu, datuk sebelah bapa dan 2 adik-beradik perempuan kandung. Kita tengok siapa yang terhalang dulu. 2 orang isteri dapat, anak perempuan dapat, Datuk sebelah bapa. Sebab datuk sebelah bapa ini adalah waris ganti kepada bapa dan 2 adik-beradik perempuan dihalang oleh bapa. Barulah kita boleh letak bahagian-bahagian faraid, nisbah-nisbah faraid. Osman meninggal dunia, meninggalkan seorang ibu, seorang isteri dan 3 adik-beradik perempuan seibu sebapa. Yang ini semua dapatlah, sebab tak ada penghalang. Tak ada penghalang. Jadi semua dapat. Jadi kalau kita tengok kat sini, bila kita dah tahu penghalang, barulah kita letak nisbah faraid. Baik. Jadi itu berkaitan apa yang kita pelajari pada malam ini. Pada malam ini, inilah apa yang kita pelajari. Baik. Kesimpulannya. Yang pertamanya, faraid adalah asas pewarisan harta pusaka Islam. Mengenal pasti waris berhak dan bahagian faraid mereka amat penting kalau kita nak buat perancangan harta. Jadi kalau kita tengok situasi Kak N tadi itu, contohnya adik-beradik si ibu Kak N tu, saudara Amin tu, Kak N boleh berbincang dengan dia, tengok keadaan dia sebab 3/12 akan pergi ke, kalau tidak ada waris sisi yang lelaki, akan pergi ke Baitulmal. Jadi itu dia kena tengoklah, dia kena tengok macam mana. Faraid, yang kedua, faraid sebenarnya adalah mudah sekiranya kita mengetahui kaedah dan cara memahaminya. Jadi apa yang saya kongsikan tadi itu, pertama menggunakan carta berformula. Itu cara pertama, mengenali waris-waris berhak dahulu. Kemudian kaedah-kaedah teknik mengingati nisbah itu yang ada 5 tu. Mula dengan waris tanpa anak. Kemudian waris utama dengan anak. Kemudian waris perempuan sahaja, anak perempuan dan adik-beradik perempuan. Lepas tu adik-beradik seibu, kemudian barulah nisbah-nisbah ahli-ahli perempuan yang lain. Baik. Memahami siapakah waris kadim
dan bahagian nisbah faraid mereka adalah menyamai 85% ilmu asas faraid. Ya. Ya, maksud ilmu asas ni, teori faraid ni, ya, siapa yang mengikuti kelas 1, 2 dan 3, anda kalau faham, mahir, anda dah ada 85 teori faraid. Ya. Jadi macam mana nak menajamkan 85% teori faraid ini? Fahami, ingatkan dan amalkan teknik-teknik asas ilmu faraid, iaitu carta waris utama, carta waris berhak berformula, ya, nisbah faraid dan kaedah-kaedah mengingatinya. InsyaAllah, ya, tuan-puan, hadirin dan hadirat sekalian, akan ada 85% ilmu asas faraid. Ya, ilmu asas faraid. Baik. Ya. Jadi kita telah sampai ke penghujung. Ada soalan-soalan lain. Saya nak tengok ada soalan dalam income messages tak? Tak ada. Baik. Ya. Ada soalan-soalan lain? Ya, yang saya masih berhutang pada Puan Rohana untuk membagikan dalil pembahagian secara muafakat. Ya. Ada soalan lain? Datuk, saya nak tanya. Ya. Kalau katakanlah adik saya ni tak ada saudara sebelah lelaki dia yang 3 tadi, bolehkah kita bagikan, kita wakafkan? Dia 3/12 itu kita wakaf pun dia menjadi bahagian 3/12 itu mengecil. Itu sahaja. Faham tak Kak En? Dia bahagian Baitumal tu tetap ada tapi dia akan mengecil. Itu sahaja. Dia bukan langsung tak ada. Ya. Okey, faham Datuk. Ya, baik. Ada soalan-soalan lain? Terima kasih Datuk bagi keterangan. Baik. Ya, afwan. Jadi, kalau tak ada, saya akhiri di sini dengan aqulu qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya serahkan semula kepada Ustaz Abdul Rahim. Dipersilakan Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada guru Pak Jainuddin dan konsen pada malam ini. InsyaAllah slide nanti akan dikongsi kemudian. Untuk dapatkan slide nanti kita akan kongsikan dalam grup kuliah dan juga dalam channel Telegram nantilah. Dan kalau kita rakaman pada malam ni kita akan masukkan kemudian dan boleh dapatkan juga channel Telegram saya, iaitu warisan warisan Ustaz Blok. Siapa yang belum lagi subscribe, boleh subscribe untuk dapatkan kuliah-kuliah sebelum ni pun saya telah buat rakaman dan masukkan dalam channel Telegram. Kuliah kita sebelum ni pada hari Khamis dan beberapa minggu ni kita ada kali satu, sebelum ni pada hari Sabtu akan datang. Jadi tuan-tuan puan-puan, selepas ni bolehlah setkan masa jam 6 malam Sabtu untuk kita dengarkan kuliah Fahmi Faraid kita, insyaAllah. Untuk itu rasa tak ada pertambahan lagi. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Sadaqallahu azim. Terima kasih Datuk. Terima kasih Datuk. Doktor. Afwan. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Terima kasih Datuk.